Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, pada sahabat-sahabat, rakan-rakan yang berada di dalam GC membership page. Okay, hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan, rakan-rakan, sahabat-sahabat, mengapa saya teruja untuk berkongsi dan rasa terpanggil untuk menjadi advisor kepada GC Membership Club. Okey. Benda yang pertama, yang apabila saya bersama-sama dengan sahabat saya bercerita, okey, dan berkongsi mengenai isu yang kita bincangkan ketika itu adalah hibah. Okey, hibah. Di mana konsep hibah ni adalah konsep yang sama dengan pihak insurans lakukan, iaitu protection income. Okey, dalam bahasa Islaminya hibah, dalam bahasa insurannya protection income. Jadi benda yang mudah untuk kita sebenarnya apabila kita faham tentang dunia masa kini. Berapa banyak kewangan yang boleh kita simpan untuk masa depan? Yang pertamanya masa ketika kita hidup, yang keduanya simpanan untuk ketika kita mati. Selepas kita mati ni berapa banyak? Jadi perkara ni yang sebenarnya menjadikan topik perbincangan saya bersama dengan Cik Hidayat, saya punya advice consultant takaful. Okey, dan saya cakap dengan Cik Hidayat, tak ada cara ke untuk saya sebenarnya untuk menguruskan saya punya takaful hibah saya ni dapat lebih. Okey, bila Cik Hidayat cakap dengan saya, Cik Nizam, kalau kita nak dapat lebihan dekat dalam takaful hibah, maknanya kita kena bayar lebih lah. Dia kata, oh, itu je cara dia. Tapi tak ada tak cara untuk saya menguruskan kewangan yang ada yang ketika ni, yang tak banyak orang kata, kan, yang tak banyak, tapi saya boleh tambah dekat hibah saya. Saya kata, lepas tu Cik Hidayat pun share dengan saya. Okey, Cik Nizam, ada satu program dipanggil Medical Crowd Share Cost Hospitality. Okey, di mana satu program yang dikatakan adalah berpaksikan dengan matlamat utamanya mampu bayar bil hospital. Okey, mampu bayar bil hospital. Dan ketika tu saya pun berfikir juga, apakah perkara yang sepatutnya dilakukan. Sebab saya kata saya dah ada dah. Kalau kata bayar bil hospital, saya dah ada medical card, saya kata. Sebab saya memang ada medical card untuk saya sendiri, isteri saya, anak-anak. Saya ada benda ni. Dan saya kata, buat apa saya nak tambah lagi? Jadi satu bebanan lah. Betul? Satu bebanan lah. Jadi bayanglah, kalau saya sini dah ada medical card, saya dah ada takaful hibah, buat apa saya nak perlukan tambahan bebanan lagi? Sebab yalah, dengan pandemik yang kita tak tahu bila akan mula berkembangnya ekonomi kita, yang mula mengembangkan dasar perniagaan yang saya lalui hari ini di bawah industri madu kelulur negara. Saya tak tahu bila nak berkembang. That means saya punya takaful advisor pun share lah. Share. Saya kata tak apalah, saya buatlah benchmark dulu apa yang saya boleh faham, dan saya faham lah. So far so good. Sebelum ni pun saya memang ada background dalam takaful advisor, dalam insurance advisor. Memang kita ada background, walaupun tak lama, dalam 2 tahun setengah, 3 tahun. Just been, kita buat kajian tentang syarikat, bagaimana bisnes, apakah siapakah yang provides dia punya guarantor letter. Saya buat kajian semua benda ni, sampai sehingga apa yang saya buat memang di luar kotak pemikiran CEO syarikat ni. Saya pergi beli SSM kepada syarikat tersebut untuk tengok berapa capital amount yang dia ada. Sebab nak buat betul-betul medical card sendiri ni bukannya murah, kosnya mahal. Sebab bayanglah, kita nak pungut duit orang RM460 nak jadi syarikat takaful lah, nak keluarkan medical card. Nak bayar duit orang, bayar pungutnya yang paling best. Saya ingat masa tu lah, saya ingat lagi benda yang saya terima pada ketika awal ni adalah, dia kata hanya bayar setahun sekali je. Saya kata macam tak logik pula nak bayar setahun sekali. Mana ada medical card nak bayar setahun sekali? Saya kata memang masa tu saya adalah orang yang pertama
reject benda ni sebab saya rasa benda ni scammer. Benda ni scam. Saya pun masa tu, betul logik lah. Tak logik tuan-tuan. Sungguh saya kata tak logik. Tapi apabila saya membuat kajian dalam masa 2 minggu, saya membuat kajian base for the prospectus company, projection for the business line, and then who's a company provider typical for the medical card guarantee letter. Benda ni memang bila saya dah sampai tahap tu, saya kata, ya Allah ya Tuhanku, ada rupanya dekat dalam dunia ni satu syarikat yang menyediakan alternatif kepada kita untuk memiliki medical card hanya bayar setahun sekali. Saya kata, sangat-sangat teruja lah ketika tu. Dan akhirnya apa yang saya perlu buat, benda yang pertama memanglah saya akan register untuk diri saya. Saya register untuk anak saya dan saya register untuk isteri saya. Kita registerlah satu family. Bukan kerana apa tuan-tuan, saya tidak matikan medical card saya yang hari ini. Kerana apa? Saya dapati bahawa dalam GC membership program untuk crowd share, mereka meletakkan 2 locking period time. Ini yang benda yang sebenarnya ramai kena tahu, ramai kena faham. GC membership, nama pun GC membership program kan, dia bukannya medical card pure. Okey, dia bukan medical card pure, tapi mereka kena faham tentang pengurusan risiko yang mereka kena ambil. Jadi kat sinilah yang sebenarnya saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Apakah perkara-perkara yang ada dekat dalam GC membership ni yang tuan-tuan kena faham. Dan tuan-tuan, saya nak kongsi tuan-tuan apa yang saya buat based research untuk this project. Okey, benda yang pertama saya share dengan tuan-tuan. Benda yang pertama, bila tuan-tuan dengar apa yang saya kongsikan ini, inilah juga yang tuan-tuan kena fikirkan. Dan mungkin tuan-tuan juga jadi orang seperti saya juga kan, memikirkan. Yang pertama, siapakah di sebalik kepada GC membership program ni? Siapakah company? Okey, company GC membership ni atau Care yang dahulu ni dikenali sebagai Life Engineering. Okey, yang 100%-nya dimiliki oleh Crowdcare Sdn Bhd, adalah satu company yang bukannya company corporate. Okey, company biasa-biasa saja, tapi telah pun membuat satu sistem perkongsian yang menggunakan kaedah crowd. Maknanya crowdfund. Okey, semua orang faham kan crowdfund tu apa? Iaitu pungut salam satu tabung dikongsi bersama. Samalah juga kalau kita bermain dalam takaful. Okey, kita ada duit terkumpul yang akan diguna oleh semua member-member yang takaful plan yang tuan-tuan beli kan. Jadi kat situlah diguna pakai dan diinvest dan mendapatkan pendapatan. Okey, itu saya tak nak ceritalah di sebalik syarikat takaful dengan insurans. Tapi di dalam Crowdcare, mereka tidak menggunakan sebagai pelaburan, mereka tak gunakan sebagai simpanan, mereka tak guna. Mereka memang menggunakan kaedah crowdfund 100% sebagai cashless untuk program perkongsian kos perubatan. 100% tuan-tuan, 100%. Saya setelah saya buat kajian, saya kata memang tak logik kalau tuan-tuan apabila kita punya membership, okey, membership kita masuk ke hospital diklaim dengan RM10,000. Dengan apa yang saya boleh kongsi dengan tuan-tuan, kita ada 2,413 membership hari ini. Kalau dikongsikan, kita hanya bayar lebih kurang dalam RM2.66 seorang. Itulah yang sebenarnya saya kata. Itu kalau RM10,000. Kalau RM100,000 macam mana? Saya pun tanya juga soalan yang seterusnya. Kalau RM100,000 mana cukup? Sebab apa? Kalau 2,413 orang, kita hanya ada 243,000. Saya kata tak cukup tuan-tuan. Tak cukup untuk kita buat pembayaran kepada hospital. Dan akhirnya apa yang saya dapat tahu, dalam sistem guideline yang mereka dah siapkan dengan kerjasama satu provider guarantee letter, satu perjanjian yang mereka dah buat bahawa satu bulan hanya boleh dipotong RM50. Wah, itu yang saya kata, it's a very very beautiful system. Satu benda yang tak pernah saya fikir. Sebab kenapa tuan-tuan saya tak pernah fikir? Sebab saya membandingkan program GC
membership ni dengan syarikat takaful. Saya membandingkan program GC membership dengan pihak insurans, pengendali. Sebab saya tengok pihak insurans pun kadang-kadang nak senak bila orang claim. Betul? Jadi saya kata, tapi saya terlupa apabila sebenarnya apa yang saya sedang lalui dan saya sedang kaji, mereka sebenarnya menggunakan kaedah khairat kematian. Di mana tuan-tuan, kita ada 60 orang, okey, 60 orang yang menabung dalam tabung khairat kematian kita. Contohnya saya di peringkat Taman Gembira pun, kita hanya menyimpan tabung kita 1 tahun hanya lebih kurang dalam RM50, okey, dan RM10 untuk duit pengurusan. Saya kata, samalah program ni. Saya kata, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Saya kata, kenapa benda ni kita tak nampak secara community base yang besar? Mereka nampak lebih awal apa yang kita nampak, lebih awal juga, cuma kita tak applykan dalam kehidupan kita untuk membina perkongsian. Ini satu program yang baik, satu program yang memang saya boleh nyatakan pada tuan-tuan, pada sahabat-sahabat semua, tidak ada lagi dalam Malaysia satu alternatif medical card yang bayarnya secara tahunan dan dia kalis inflasi. Tidak ada, tuan-tuan. Dan apa yang saya kongsikan juga pada base yang kedua ni, okey, tuan-tuan saya dah kongsikan pada base yang pertama, mengapa saya nampak kelebihan dekat situ. Okey, base yang kedua, bila saya melihatkan juga apakah kelebihan dan apakah matlamat kepada GC membership, crowd share medical card yang dia lakukan. Matlamat utama kepada program ni adalah yang pertamanya, yang saya diajar dan saya membaca dan saya membuat kajian, yang pertamanya mereka nak bayar bil kos hospital, tuan-tuan. Di mana bil kos hospital yang hari ni yang kita boleh nyatakan adalah sangat-sangat tinggi, dan ada sebahagian daripada kita tak mampu nak bayar, akhirnya terpaksa pungut derma. Itu benda yang sebenarnya, bila kita tengokkan apa yang berlaku pada hari ini adalah satu kelemahan dalam sistem kehidupan kita, dalam pengurusan risk and management for the life living in cost your pocket. Jadi saya baca buku-buku tentang risiko kehidupan, saya baca buku tentang menguruskan sifat kehidupan kita. Apa yang kita perlu? Banyak, tuan-tuan, banyak benda yang kita perlu tahu. Sebab itulah apabila saya menerima GC membership ini, saya melihatkan, itu matlamat dia. Jadi saya dah tak ada fikir lagi dah. Saya cakap terus, saya tak fikir lagi dah. Sebab saya dah tahu dah, saya dah bayar amount yang setahun, dan saya akan dapat protection dengan limit yang mereka dah sediakan adalah RM1 juta untuk kita bayar bil hospital. Itu benda yang saya dah tak fikir apa-apa dah. Sebab saya tak ada sakit, dan selama saya pakai medical card daripada usia saya, ketika saya bekerja pun, pada usia saya yang pada 24 tahun, saya dah ada medical card personal. Dan bila dah kahwin, saya beli medical card untuk wife dan anak-anak kan. Pada selepas tu, saya rasa selama saya ni, saya tak pernah guna medical card untuk claim lah. Jadi saya rasa saya tak ada masalah tentang kesihatan, dan saya memang bukan daripada keluarga yang mempunyai masalah penyakit-penyakit yang agak kritikal. Saya kata, wah. Jadi kat situ dia, apabila perkongsian saya kata, okeylah, Cik Dayat, saya rasa saya akan masuk dalam GC membership punya program. Dalam masa sama, saya akan mula menguruskan kos-kos medical card saya yang bersama dengan syarikat takaful yang saya miliki pada hari ini. Okey, bukan maksudnya saya nak tolak daripada syarikat takaful, tak. Syarikat takaful best, tuan-tuan, best. Sebab contohnya apa yang saya boleh kongsi dengan tuan-tuan, rider yang saya dapat, saya bukan saja dapat membayar bil hospital, malahan apabila saya tidur di hospital pun saya akan dapat protect duit poket. Okey, itu yang saya dapat. Saya dapat duit poket. Lepas tu saya boleh kalau saya contohnya, kalau saya sakit total loss kan, medical card saya terus on automatic. Dia waive kan, maknanya sehingga saya mati. Itu memang benda yang tak ada dalam GC membership. Saya terus terang dengan tuan-tuan, banyak kelebihan-kelebihan yang dalam syarikat takaful. Saya rasa memang the best. Memang itu plan yang the best. Cuma saya sekarang ni dalam proses untuk menguruskan risk for life. Saya kena uruskan duit yang masuk dalam tabung poket saya kena uruskan balik untuk mendatangkan keuntungan pada masa akan datang.
Jadi saya nak share je dengan tuan-tuan apa yang saya boleh kongsikan pada hari ini juga. Apabila saya bersama dengan GC Membership, benda yang ketiga saya melihatkan iaitu provider dia. Siapakah provider yang ada di belakang GC Membership ni? Apabila saya melihatkan provider yang ada di belakang GC Membership ni adalah satu syarikat yang memang dipercayai, okey, yang memang bertauliah dan mendapat sokongan daripada agensi-agensi kerajaan yang contohnya Pekeso, Felda, dan memang syarikat ni telah menguruskan lebih daripada 3 hingga 6 ribu syarikat-syarikat kecil untuk membuat kebajikan kepada kepada pekerja-pekerja, iaitu dengan mewujudkan panel klinik lah. Ini benda yang memang benda yang ni yang basic. Sebab tu saya share dengan tuan-tuan, benda ni lah yang memang sangat-sangat baik. Okey, sangat-sangat baik saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Sebab apa? Satu syarikat yang memang susah untuk kita fahami, yang susah juga kita untuk menguruskan risiko apabila pengurusan ketiga ini bukan orang yang hebat. Okey, kerana apa? Kami hebat dalam komuniti, kami hebat dalam crowd sharing, tapi kalau kita tak ada syarikat yang hebat dalam menguruskan risiko, bagaimana kita nak pastikan risiko kita ini terurus? Benda tu yang saya fikirkan. Saya kata, aku nak tahu juga siapalah syarikat di belakang ni. Apabila saya melihatkan latar belakang syarikat di belakang ni, saya melihatkan satu benda tuan-tuan, di mana syarikat ini adalah namanya Examiners Medical Administration Solution, atau dalam pandai-pendek namanya IMAS. Okey, tuan-tuan boleh tengok www.imastpa.com.my. Okey, tuan-tuan boleh tengok panel-panel company yang duduk di bawah IMAS. Memang powerful company, di mana inilah yang sebenarnya menjadi saya teruja untuk bersama dengan GC Membership Program. Tu saya punya takaful advisor saya tu, Cik Muhammad Hidayat Rizwan. Okay, welcome bos. Ini nak buat sharing sikit. Okay, jadi apabila kita dah duduk dalam GC Membership, kita dah tahu yang ketiga ni siapa di sebalik GC Membership. Kita dah faham dah. Ada IMAS lah. Check belakang, siapa IMAS? Saya buat research base tentang IMAS, pengalaman mereka dalam menguruskan actuary, menguruskan cost bill orang di hospital, buat claim di hospital, beta tentang harga yang tak logik oleh hospital. Yalah, tuan-tuan nak tahu juga, kadang-kadang pihak hospital swasta ni, kerajaan kurang lah, tapi hospital swasta ni kadang-kadang harganya pelik juga kan. Sebab tu kalau kita biasa dengar orang yang membeli medical card ni atau memiliki medical card ni, dia ada masalah besar dia adalah kerana apa? Pihak hospital claim dia tak pernah turun. Dia meningkat. Saya pun memang betul tuan-tuan, saya pada awalnya ketika saya memiliki medical card yang pertama pada usia saya 24 tahun, kos saya hanya saya bayar because RM114 saja pada ketika tu. Dan hari ni saya punya kos medical card saya dengan amount yang saya upgrade lah. Ya betul lah amount. Sebab kenapa amount kena upgrade? Sebab kenapa? Sebab kos hospital pun naik tuan-tuan. Dulunya saya punya amount saya ambil baru RM100,000. RM100,000 lah. Yalah muda kan, anak muda seorang ketika tu. Hospital pun kos kalau kata masuk hospital pun sakit-sakit pun RM1,000 lebih, RM2,000 je masa tu. Sekarang ni mana ada, demam je masuk hospital swasta pun kan, agak-agak tuan-tuan, berapa kena? Charge untuk demam biasa je tuan, demam panas masuk air sikit je, paling limit pun tuan-tuan RM2,500 tuan-tuan, RM2,500. Saya kata itu pun saya kata memang sangat-sangat ni. Ada orang kata buat apa nak masuk hospital ni, sampai kita pergi klinik ambil RM50 lah, kita pun ubat RM80 duduk kat rumah. Dia kata beza tuan-tuan, bila kita duduk bujang kan, kenalah tempat yang selesa, takkan duduk rumah bukan ada orang jaga kan. Dululah awal-awal masa ambil medical card, yalah saya dulu bisnes ke hulu ke hilir, jadi saya perlukan satu protection income dengan protection medical, memang saya perlukan lah, sebab saya buat kenderaan kan, jadi semua benda saya perlukan. Jadi saya rasa saya tak nak susahkan keluarga saya tak nak susahkan orang yang sayang saya ketika tu, isteri saya ketika tu kan, yang belum kahwin. Saya kata okey lah, saya perlukan satu protection di mana saya mampu untuk menguruskan diri saya pada ketika saya sakit. Itu benda yang memang kalau tuan-tuan pernah dengar lah, sediakan payung sebelum hujan. Okey, base saya nak cerita kembali tentang IMAS. Apabila cerita tentang IMAS, saya melihatkan IMAS ini memang satu syarikat yang sangat hebat.
apabila mereka mempunyai pengalaman yang lebih daripada 30 tahun dalam mengurus bill, actuary, consultation, which linkages for the clinic, panel clinic for the government, for the company, the small company holder, and then the big company holder, contohnya Feldas ni, then the big for the agency, protection for the workers, Perkeso. Benda ni memang sangat-sangat hebat lah. Sebab tu saya share dengan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh layari dan ambil lah maklumat ni, saya sharekan tuan-tuan sebab saya nak kena kongsi dengan tuan-tuan. Inilah yang benda yang menyebabkan saya sangat teruja untuk bersama-sama dalam program GC Membership, Crowd Care Cost Hospitality. Yang benda yang pertamanya saya terima, dan saya ucapkan terima kasih kepada Cik Dayat kerana memberi saya ruang dan peluang untuk bersama-sama untuk berkongsi kos perubatan yang saya rasa memang tidak ada di luar sana yang sama macam kami sebagai satu alternatif kepada e-medical card. Okey, benda yang keempat. Apabila kita cerita dengan benda keempat yang saya teruja juga dekat dalam GC Membership ni. Apabila saya mengira secara saya adalah orang yang risk taker. Saya orang yang sangat-sangat memikirkan tentang risiko. Apabila kita menguruskan risiko dalam kehidupan, menguruskan risiko dalam kewangan, menguruskan risiko dalam perniagaan, menguruskan risiko dalam kekeluargaan, menguruskan risiko dalam linkages for the networking business, kita menguruskan semua benda, kita kena faham juga, bukan semua kadang boleh fikir dalam kepala otak. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Sebab tu saya kadang-kadang, saya ingat lagi Cik Dayat, bila saya banyak soal pun dia kata, kau gila lah Cik ni, kau gila lah Zam, banyak benda kau tanya aku, sampai aku tak boleh jawab. Tapi memanglah, kenapa tak boleh jawab? Sebab saya perlukan satu jawapan yang konkret, iaitu satu benda yang keempat yang saya nak perlukan konkret ni. Saya katalah, bagaimana jika sahabat kita dia dah claim, dia selepas 2 tahun dia tak pernah ada sakit jantung dia tersumbat kan, dia operate, dia buah, dia sedut jantung dia kan, dia pecahkan. Lepas tu adakah medical card dia tu boleh diguna pakai lagi? Sebab ada kebanyakan syarikat, apabila saya tanya dengan takaful advisor medical card saya dahulu, dia kata kalau kata satu masa pihak syarikat insurans atau takaful akan terminatekan kita kerana apa? Cost liability yang tinggi, ataupun mungkin kena bayar loading payment yang tinggi. Makna tambah lah. Kalau dulu saya bayar 183, maybe pada masa akan datang, tahun depan saya nak renew, saya kena tambah dalam RM250 sebulan. Sebab apa? Is our not sure what's a problem the future. Kita tak tahu apa masalah yang akan datang pada kesihatan diri kita. Kita tak tahu. Sebab itulah saya kata, habis medical card ni tak gila ke aku cakap? Aku cakap gila lah. It's a very crazy for this is a program, saya kata. Why? Saya tanya why. Yalah, you see how the one the membership to get the claim first, maybe dalam 40,000 tahun ni. Okay, dan tak sampai 8 bulan lagi claim lagi 80,000, dah 120,000 kan. Lepas tu tahun depan dia dapat lagi, dia claim lagi, dia seorang je kita tanggung. Lepas tu dia kata, ada tak program ni boleh collapse? Itu je soalan sebenarnya. Soalan yang paling sebenar je. Lepas tu saya kata, program ni boleh collapse apabila telah diberikan penerangan secara lanjut. Mudah je tuan-tuan. Dalam hidup kita ini, apabila kita melihatkan tentang perkongsian, kita melihatkan tentang funds, crowd, atau kita panggil derma, okay, contribution. Kita dengar semua perkataan ini, semua macam nampak berbeza, tapi hakikatnya perjalanan dia sama. Sama juga tuan-tuan. Saya ingatkan lagi, dalam GC Membership dia telah membuat satu guideline di mana maksimum payment yang boleh mereka tolak dalam tabung kos perubatan kita adalah sebanyak RM50. Jadi apa tanggungjawab saya? Tanggungjawab saya ini adalah untuk meningkatkan di mana plan pembangunan business atau BOP, Business of Opportunity, untuk GC Membership ni. Saya buat satu plan yang agak kompresif di mana untuk membuka ruang-ruang pada sahabat-sahabat kita yang hari ni pandemik, yang mempunyai isu menjana pendapatan. Jadi saya rasa saya tak mampu nak bagi tuan-tuan pendapatan, tapi dalam GC Membership boleh memberi tuan-tuan pendapatan dengan syarat yang pertamanya tuan-tuan kena jadi membership kepada GC, iaitu dengan harga kosnya RM460.
dan RM100 daripada RM400 tu kita letak dalam tabung. Okey, dan RM360 adalah kos pengurusan. Jadi apabila tuan-tuan dah jadi membership, okey, tuan-tuan boleh mohon untuk menjadi ejen. Okey, dengan ejen yang pertamanya adalah percuma. Percuma ya betul tuan, percuma saja. Tapi bila tuan-tuan nak masuk ke layer kedua ejen untuk mendapat pendapatan yang lebih, baru tuan-tuan akan kena masuk ujian kefahaman atau kita panggil dia knowledgeable for the GC membership program. Maknanya contoh dia akan tanya lah, orang merokok berapa kena bayar, orang yang tak merokok masuk hospital siapa yang siapa yang boleh join program ni. Ramai orang tanya benda ni. Sebab tu saya kata satu benda yang sangat baik, sangat-sangat reliable pada zaman kini. Sangat-sangat medical card satu alternatif yang paling terbaik. Saya tak dapat tuan-tuan dekat medical card yang saya ada sekarang ni. Walaupun saya tahu saya kekurangan beberapa perkara, tapi saya faham kekurangan itu saya top up dekat mana. Saya top up dekat saya punya takaful plan saya lah. Di mana saya memang memerlukan protection income juga. Saya memerlukan protection wave for the income saya. Jadi saya buat dekat sana. Saya tak fokuskan dekat medical card. Saya buat medical card ni lebih kepada stand alone medical card dengan kos rawatan kos bayaran yang murah. Hanya saya rasa untuk tuan-tuan untuk renew satu tahun hanya RM360 dalam basicnya RM30 sebulan. Sangat rendah tuan-tuan. Ini RM30 saya kalau makan dengan anak-anak pun anak-anak dekat restoran yang agak baik, makanan yang sedap pun kita sekali belanja je kita boleh katakan lebih kurang RM80 hingga ke RM140. Itu normal bagi saya. Saya minta maaf, normal bagi saya bila saya nak belanja. Isteri saya masak kat rumah, dia memang tak bekerja kan, dia hanya menjaga syarikat saya je daripada rumah, small company daripada rumah. Dan saya katakan bila saya nak appreciated dia, saya bawa pergi tempat makan yang sedap, saya kata saya perbelanjaan saya RM100 itu normal. Jadi RM30 itu bagi saya kata itu satu benda yang sifat dia sangat-sangat baik untuk kita mendapatkan protection yang paling terbaik di dalam masa kini lah. Okey. Dan apa yang saya nak kongsikan juga tuan-tuan yang terakhir dalam perkongsian saya, satu sifat yang saya boleh kongsikan tuan-tuan. Ada orang tanya, Cik Nizam, jadi Cik Nizam kata adalah kena bayar RM50 maksimum dan satu bulan RM0. Maknanya kenapa saya kata benda tu? Okey, macam ni tuan-tuan, sebab namanya perkongsian. Maknanya dalam satu bulan kadang-kadang kita tak ada membership yang kena masuk hospital. Tak ada. Contoh sahabat kita pun last itu ending masuk hospital kemalangan pada bulan 11. Dan insyaAllah pada bulan 1 bil pada bulan 1 ni akan claim atau bil bulan 2 baru dia claim. Sebab IMAS akan buat claimable balik kepada GC membership group lah. Sebab apa? Kita nakkan perkongsian ini menjadi satu perkongsian yang baik untuk diri kita dan anak-anak kita dan pekerja-pekerja. Alhamdulillah saya ini menerima satu lagi syarikat untuk mendengar tentang protection ni, sebab dalam staff dia ada lebih kurang dalam 70 orang staff anak-anak muda dalam bidang IT. Dan dia tanya, Cik Nizam boleh tak presentation for this company to give our to protection and benefit from the company for the workers. Saya kata it's okay, I can the presentation for this project, and insyaAllah to give me the one time, and then I'm going go to the Kuala Lumpur to share what the presentation and then what our to benefit to get from the GC membership program. Is a crowd share is a good for the life costing for the hospital, and then more the people know now have to very crisis about the management for the income. Is I think sangat-sangat susah lah kalau kita fikirkan. Tapi pun saya nak kongsikan tuan-tuan, okay, jangan lupa tuan-tuan boleh WhatsApp saya, okay, dengan www.whatsapp.im/GC membership, ataupun terus direct ke saya di 011 10 943 769. Okay, 011 10 943 769. Okey, saya tunggu tuan-tuan, atau WhatsApp saya ke nombor saya satu lagi 013 6163 163. Saya akan share dengan tuan-tuan apa yang saya dah kongsikan. Inilah satu kelebihan yang saya faham, dan saya harapkan perkongsian saya ini memberi manfaat kepada tuan-tuan, kepada rakan-rakan, kepada ibu-ibu tuan-tuan, kepada ibu-ibu muda, kepada ayah-ayah yang muda kan. Semoga tuan-tuan faham kita memberikan satu protection life yang protection medical cost yang sangat baik
dengan dipayungi oleh dengan komuniti yang sangat ini progresif. Productivity sangat baik. Okey. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ingati saya Nizam Power, gaya korporat, kebajikan berkat. Terima kasih. Bye bye. Peace y'all.